wabarakatuh. Fadilat Al-Quran, adab batin. Pertama, sematkan keagungan Al-Quran dalam hati sebagai perkataan yang sangat agung. Kedua, kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan kepada Al-Quran hendaklah disematkan dalam hati. Ketiga, sucikanlah hati daripada segala was-was dan khayalan. Empat, renungkanlah dengan mendalam makna-makna kalimat Al-Quran dan bacalah dengan penuh kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan sepanjang malam dengan mengulangi ayat yang berikut, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, mereka tidak ada yang menghalang, maka tidak ada yang menghalang kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Al-Ma'idah 118. Hadrat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu pula mengulang-ulang ayat yang berikut sehingga ke subuh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang yang beriman. Yasin 59. Kelima, usahakanlah hati supaya mengikut ayat yang sedang dibaca. Contohnya, semasa lidah membaca ayat rahmat, hati hendaklah penuh dengan kegembiraan semata-mata, dan sekiranya ayat azab yang dibaca, maka hati hendaklah bergetar ketakutan. Dan keenam, tumpukan pendengaran sehingga keadaan menjadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bercakap dengan kita dan kita sedang mendengarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan dan kasih sayangnya mengurniakan kepada saya dan anda semua taufik untuk membaca Al-Quran dengan adab-adab yang tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan dan mulia, pagi ini kita membaca Fadilat Al-Quran di bawah tajuk adab batin. Semalam kita membaca adab-adab yang zahir. Hari ini kita membaca adab-adab yang batin. Jadi adab yang batin ni maksudnya apabila kita nak membaca Al-Quran, perlu persediaan dalaman ya. Adab-adab batin, dalaman kita, dalam hati kita bagaimana perlu disediakan. Kalau semalam kita ceritakan dari sudut tempatnya, menghadap kiblat, zahir yang nampak. Hari ini kita nak bicarakan tentang adab-adab batin, dalaman. Apa yang perlu ada dalam hati, dalam jiwa, perasaan kita. Yang pertama dikatakan sini, apabila kita nak membaca Al-Quran itu, perlu kita sematkan keagungan Al-Quran dalam hati sebagai perkataan yang sangat-sangat agung. Kita memahami saat ini kita tengah berdepan dengan Al-Quran. Jadi perlu ada dalam hati kita ini merasakan bahawa Al-Quran ini merupakan perkataan yang sangat agung. Dia merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak baca tu, kita pegang tu, kita merasakan ini kalam Allah, surat daripada Allah kepada kita semua. Macam kalau orang bercinta, dia dapat surat daripada orang yang dia cintai. Jadi beza. Dapat tu, memula dapat surat tu, dia ambil, dia peluk, dia cium, tak wangi pun dia rasa macam wangi surat tu kan. Tambah kalau dia letak minyak wangi lagi kan. Sebab apa? Itu merupakan surat daripada kekasih orang yang dia cintai. Dia merasa hebat, seronok dapat surat kekasihnya. Zaman sekarang tak adalah surat, mungkin WhatsApp ke kan. Okay. Tapi kalau Quran ini perlu yang pertama kena ada sematkan rasa dalam diri itu keagungan Al-Quran dalam hati kita, dan kita merasakan itu perkataan yang sangat agung. Jadi bila benda ni yang pertama, maksudnya adab batin ada dalam diri kita, barulah kita boleh fokus, barulah kita menghargai, menghayati Al-Quran itu. Jadi kita kalau kita tengok hari ini, kadang-kadang kita baca Quran ni tak ada perasaan.
kita ke, ahli keluarga kita ke, suami isteri kita, anak-anak kita baca sambil lewa, nak baca pun malas. Sebab apa? Yang pertama ni, adab batin tu dia tak ada. Dia tak sematkan diri ni, dia berdepan dengan Al-Quran. Kan? Kena hati tu kena ada merasakan inikah kalam Allah. Tak ada. Sebab itu dia tak ada feel. Tengok Quran pun boring, nak baca pun malas, kan? Dia tak ada adab batin yang pertama ni. Kemudian yang kedua dia katakan sini, kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah sebagai Tuhan kepada Al-Quran hendaklah disematkan dalam hati. Kita merasakan bahawa Quran yang kita baca ini, adab yang kedua adalah suatu yang sangat tinggi kedudukannya, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kepada Al-Quran ini perlu kita zahirkan dalam diri kita, dalam hati kita. Pertama tadi dia rasakan sebagai kalam Allah itu, keagungan Quran. Kedua, merasa ketinggian, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai owner kepada Al-Quran itu, yang menulis Al-Quran itu. Kalau kita kata yang tadi dapat surat cinta, surat tu yang kita agungkan. Yang kedua ni tukang tulis surat itu, kan? Kekasih itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam kitab ini disebutkan, sucikanlah hati daripada segala was-was dan khayalan. So bila kita nak adab yang ketiga ini, kita perlu hati kita ini sentiasa hilang daripada sifat was-was dan juga berkhayal ketika kita membaca Al-Quran. Fokus kepada apa yang baca. Kemudian yang keempat, renungkanlah dengan mendalam makna-makna kalimat Al-Quran dan bacalah dengan penuh kenikmatan. Maksudnya bila kita baca Quran ini, adab yang dikatakan adab batin, dia bukan kita hanya membaca kalimat itu, lafaz-lafaz itu, huruf-huruf itu sahaja yang disebut. Sebenarnya kalau kita tengok adab batin yang keempat, dia katakan kita perlu merenung, mendalami makna kalimat Al-Quran itu. Kena ada Quran ni kita baca yang Arabnya, lafaznya, lepas tu kena ada terjemah di sebelah. Bagi kita yang tak kerti bahasa Arab ni lah, kena ada. Sebab apabila kita baca ayat Quran, baca terjemah di tu, barulah datangnya makna dalam diri kita. Itu yang dikatakan renungkan dengan mendalam makna-makna kalimat Al-Quran. Baca dengan penuh kenikmatan. Kita baca, fahami makna dia. Dan ini dia bawakan contoh. Disebutkan bagaimana Nabi SAW bila dia baca, Nabi yang Arab tak apalah, dia memang dia faham kan. Maksudnya Nabi bila dia baca sampai satu ayat yang dia rasa feel sangat ayat tu, menyentuh perasaan dia sangat. Apa yang Nabi buat? Dia ulang ayat tu sepanjang malam. Bila sampai satu ayat, dia ulang lagi dan lagi dan lagi. Apa ayat dia? In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ni ayat ni Allah rekod dalam Quran. Maksudnya apa yang Nabi buat itu Allah tahu, Allah rekodkan sebagai ayat Al-Quran balik. Apa ayat dia ni? Maksud dia bagaimana? Ini Allah ceritakan balik bagaimana Nabi itu begitu. Apa Allah Ta'ala kata? Jika engkau menyeksa mereka. Ini kata-kata Muhammad direkodkan dalam bentuk ayat Al-Quran. Jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalang. In tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Nabi SAW bila dia baca in tu'azibuhum, ya Allah, dia punya maksud dia lah, ya Allah, sekiranya engkau mengazab mereka, hamba-hamba engkau ni semua, fa innahum ibaduk, mereka ni hamba engkau ya Allah, mereka ni tak boleh nak lawan, tak boleh buat apa, sebab hamba kepada Allah. Kalau kau seksa mereka akan memang tak boleh buat apa. Kata Nabi SAW, wa in taghfir lahum, tapi ya Allah, sekiranya engkau ampunkan mereka, hamba-hamba yang kau nak azab tadi, kau tak azab, kau ampunkan mereka, maka fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Maksudnya kalau ada hamba-hamba Allah ni buat salah, buat silap, Allah Ta'ala boleh je nak azab, nak seksa pada masa, tapi in taghfir lahum, sehingga engkau ya Allah ampunkan mereka, berikan kemaafan, engkau maha berkuasa, Allah Ta'ala boleh ampunkan.
wa anta ahkamul hakimin, dan engkau maha bijaksana, boleh buat, cerdik pandai itu. Kemudian dia bawa lagi contoh yang lain. Sa'id bin Jubair pula, kalau dia sampai pula ada ayat, dia mengulang-ulang ayat yang berikut sehingga waktu subuh. Apa yang dia baca? Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun, wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini. Wamtazul yaum, itu berpisah pada ini. Hai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang yang beriman. Ini surah Yasin ayat maksudnya. Apa maksudnya ayat ni? Apabila Sa'id bin Jubair dia faham, wamtazul yaum, hari ini merupakan hari perpisahan di antara orang-orang yang berdosa, campak dalam neraka, dan juga orang yang beriman akan masuk dalam syurga. Jadi bila baca tu dia terasa sangat. Ya Allah, Tuhanku, aku ni termasuk orang yang berdosa ke, termasuk orang yang beriman. Dia ulang lagi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sampai ke subuh dia baca ini. Kalau Nabi dia baca intu azibhum, sepanjang malam tu dia baca satu ayat tu, dia ulang. Sebab apa? Sebab dia memahami maksud. Kita tengok banyak ni, Hasan Al-Basri ada ayat dia, alam ya'nil lazina, tu ada ayat-ayat yang memberi kesan, maka dia akan ulang seterusnya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata pengarang ni, usahakanlah hati supaya mengikut ayat yang sedang dibaca. Contohnya semasa lidah membaca ayat rahmat, hati hendaklah penuh dengan kegembiraan semata-mata, dan sekiranya ayat azab dibaca, maka hati hendaklah bergetar ketakutan. Ini yang kelima ni juga perlu kepada kita memahami ayat tersebut. Jadi bila kita memahami itu, kalau ayat tu ayat tentang rahmat Allah, nikmat, maka seronok, kita gembira. Ayat tu ayat yang mengembirakan. Dan sekiranya ayat tu tentang azab, tentang neraka, maka kita akan jadi gementar, takut. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Orang yang beriman tu bila dibacakan ayat Allah tu, dia memberi kesan pada hati dia. Itu ciri orang yang beriman. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dikatakan tumpukan pendengaran sehingga keadaan menjadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bercakap dengan kita dan kita sedang mendengarnya. Bila kita baca Quran tu, adab batin yang keenam ni, kita rasakan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang bercakap dengan kita. Barulah feel itu ada kan. Itu yang keenam. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, ada 6 adab yang ditulis dalam kitab ini, adab batin apabila kita membaca Al-Quran, supaya bacaan itu terkesan pada diri kita semua, insya-Allah. Jadi kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.